Ustaz dah dapat. Kita nak bercakap sampai pukul apa Ustazah Khadijah? Pukul 3 petang okey? Subhanallah, takut meletup pula live Facebook ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa-apa ke nak perlu di-adjust lagi? Semua dah okey? Mikrofon dia orang belakang dengar ke? Sebab saya rasa macam tak berapa. Lepas tu dia memang tak boleh belakang sikit. Memang statik sini. So saya kena. So nak yang pakai yang ni ke pakai dua, nanti dia pegang. Ada dua sekali. Oh yang ni sorry, yang ni FB. Subhanallah. Sebab dia tutup. Ada dua sekali. Ini dah. Ke nak pakai ni juga? Duduk kali. Oh patut. Banyaknya mikrofon. Terbalik. InsyaAllah. Tes. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, clear kan? Baru comel. Mikrofon dia comel. Baik, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kursi ni okey? Kan saya risau je kursi ni. Dari tadi saya tengok. Masya-Allah. Subhanallah. Macam mana? Sebelum orang live nampak, lebih baik orang yang hadir nampak. Masya-Allah, ni kena buka dulu ni. Okey ke? Sebab tadi saya nampak ustaz tu duduk. Betul ustaz ni. Ni lebih besar daripada ustaz tadi. Subhanallah. Selesa tapi takut. Apa dia? Itulah. Sebab tapak dia tu dah pernah terjadi. Subhanallah. Muhammad. Dah start ke? Tapi tak apalah, gurau-gurau pun kan dah start pun. Cuma nak khabar sebab tadi saya duduk kat situ. Saya kata ustaz ni okey ke tidak duduk kursi ni? Kursi ni nampak kursi mahal sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi mahal belum tentu dia memberi kerjasama kepada yang duduk. Sebab yang duduk tu 2 kali ganda daripada yang tadi. Jadi bila saya nampak yang tadi tak berapa nak besar pun macam tu. Sebab siapa rakan-rakan Facebook saya, dia tahulah saya baru dapat hadiah gaming chair kan, yang orang duk rasa macam kursi mahal. Tapi bila dia sampai, sebab orang order tu melalui online, bila dia sampai kat rumah saya, wah, saya pun takkan mampu lah rasanya nak beli ni. Bukanlah kata tak mampu, mengada-ngada sangat, tapi nya boleh je kalau nak paksa beli. Cuma tak perlulah rasanya. Kursi saya elok lagi, selesa lagi kan. Jadi bila orang dah hadiah, kita buka, dah dipasang, oh memang tak boleh pakai ni, walaupun kursi mahal. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, saya kesian tengok kursi tu. Itulah kesimpulan dia.
saya kesian tengok kursi itu. Jadi saya memang cepat kesian walaupun dengan kursi. Jadi saya lebih kesian dengan diri saya kalau saya tak hadiahkan kursi itu kepada anak saudara saya yang berusia 10 tahun. Anda bayangkan dia duduk penunggah macam bos-bos tu 10 tahun, bandingkan dengan kita yang tak tahulah berkilo-kilo kan. Jadi maknanya tak apa, walaupun kita ya Allah sayangnya nak bagi, walaupun anak sendiri kan sayangnya nak bagi orang duk hadiah kat kita, tapi tak apa ya Allah, kalau kita pakai sekejap patah tak panjang pahala orang ni. Jadi mudah-mudahan cakap kat dia sampai kakak dapat SPM straight A, pakailah kursi ni. InsyaAllah Umi kakak akan pakai selama-lamanya. Dia akan main lagi selama-lamanya. Jadi Alhamdulillah sahabat-sahabat muslimat, dan keduanya saya kesian hari ni takut saya merosakkan kursi ni. So saya tanya kursi ni okey ke? Takut kesian orang surau nak beli kursi baru. Sebenarnya ada pengalaman kalau jenis kaki dia macam tu, saya dah pernah, Ustaz Azwan dah pernah apa? Kepatahan kaki yang kat bawah macam labah-labah tu, dia patah. Jadi kami berdua sangat fobia. Kalau nampak kaki tu yang dia ada kaki-kaki gitulah, kan pecahlah rahsia. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, terima kasih atas jemputan, khususnya sahabat saya Ustazah Khadijah merangkap kembar saya jugalah, sebab Khadijah Abdullah menjemput Muzayyanah Abdullah. Kan? Jadi melalui sahabat tim khidmat utara Zunaizah Ahmad yang kita panggil Maksud, dibantu urus oleh Kak Nazatul Naina. Sahabat-sahabat siapa yang aktif berFacebook dalam kuliah online tu, dia tahulah. Tapi sejujurnya saya memang insan yang lemah, Masya Allah kan? Sebab asalnya saya memang sampai besok di utara ni. Jadi kelas terakhir saya setelah saya dirayu untuk stay hari Selasa 10 pagi di Ma'ahad, saya pun tak ingat namanya, minta maaf. Kemudian saya dapat mesej, Ustazah Ma'ahad tak boleh hadir sebab tutup. Jadi kita ganti kuliah. Okey, Ustazah kata okey lah, ganti. Maknanya Selasa waktu yang sama seperti di Ma'ahad tersebut. Kita tengah sibuk-sibuk tu, poster dah bagi dah, cantik warna biru, tulis siap-siap Isnin 7 September. Saya main okey saja. Saya tak tengok pun tarikh, saya tak tengok pun cuma sahabat-sahabat saya tahu setiap hari Selasa saya akan mengajar dalam talian di Masjid Mardiyah, kitab di balik tabir kematian. Jadi saya kata kenapa buat kuliah pukul 9.45 ke pukul 10, sebab itu jadual saya dalam talian hari Selasa. Saya tak pasti yang mana silap kat mana. Jadi dia kata tak apa Ustazah, pukul berapa pun kita boleh buat. Rupa-rupanya isunya bukan time, tapi isunya adalah hari. Masya Allah sahabat-sahabat muslimat. Jadi bila saya mendengar pihak urus setia dah, ya Allah Ustazah, saya dah 3 kali tanya, kan? Sahabat-sahabat saya pun menguruskan majlis-majlis di Masjid Surau sekitar KL Selangor, bantu pengurusan Masjid Surau. Saya tahu betapa pengurusan Masjid Surau bila dah atur program, iklan dah sebar, kan sahabat-sahabat, tapi terpaksa batal. Bukan semua orang boleh faham. Jadi kita ejas semua, Masya Allah, bagi comel, kan? Macam mana cakap dengan ayah semalam, ya tak jadi tidur kulim. Tak jadi pula ke? Lepas tu elok tak jadi tu, nampak angka COVID 10,000 lebih. Ya, hari ni COVID 10,000 lebih. Tu dia ustaz pun kata, ya ayah terus terlupa kita tak jadi tidur kulim, duk sembang pasal COVID naik, pasal apa lah kan. Lepas tu, jadi kamu tak jadilah balik kulim malam ni? Tak jadilah ya, insya-Allah nanti hari Selasa sebelum balik KL kami singgah. Jadi rupa-rupanya Allah mudahkan cara untuk tidak berkeluh kesah tu panjang dengan cerita angka COVID yang 10,000 lebih semalam. So anda berbahagia tak dengan angka itu? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak berbahagia. Tiba-tiba kadang-kadang sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, ada satu keadaan yang Allah create, Allah cipta untuk kita untuk menjadi pemudah cara. Dia akan menjadi satu isu yang mungkin kita terlupa cerita-cerita lain yang mengecilkan hati, yang menyebabkan ada orang terasa hati. Sebab ada satu isu yang Allah suruh kita fokus kepada perkara tersebut. Tapi jangan sampai menafikan kekuasaan Allah, sebab kita sedang berbicara tentang makhluk. Kita disuruh banyak-banyak berbicara tentang siapa kita di sisi Al-Khaliq, itulah Allah. Kan soal Allah tak boleh dipersoalkan lagi, kerana dia adalah raja pemilik kepada segala langit bumi, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, inilah keindahan.
Inilah kecantikan, inilah keceriaan di hati kita apabila kita mengenal siapa sebenarnya yang menciptakan kita, yang paling berhak memberi dan mengambil semula apa sahaja yang diserahkan, hantarkan kepada kita. Siapa dia? Itulah Allah Rabbul Jalil. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelah sini saya minta maaf ya, saya sebenarnya memang tak seronok kalau hanya pandang orang depan je. Sini boleh juga, belah sini macam susah sikit sebab saya silau. Mata saya tak tahan silau. Minta maaf ya sahabat-sahabat muslimat. Tapi comel sebab akak duduk situ pakai tudung merah tu. Sikit lagi kan? Jadi mata saya nampak ada tudung merah dekat tepi sana. Masya Allah, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Sekejap, dah doa ke belum? Belum Dia dah terbiasa pok-pek baru nak doa. Sebenarnya kalau dalam talian tu nak kumpul orang. Sekali lagi tak salah pun kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi nak dengar suara yang bergema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia, orang Kedah tak mau kalah. Kita kata bagi suara bergema, dia bagi gema sungguh. Baik, disebabkan saya minta sahabat tadi, saya kata kelas dalam talian besok pagi mereka minta on juga. Ini cerita al-ilmu fil kutub, ilmu Ustazah orang jahil bukan orang alim. Untuk kuliah setiap hari Selasa, kitab di balik tabir kematian. Pertama saya tak ingat saya berhenti dekat mana. Yang keduanya, saya memang kena merujuk kitab sebab saya bukan mengajar tapi saya belajar bersama. Apa saja yang saya rasa macam boleh ke nak sampaikan ni, banyak ramai orang-orang yang kita boleh rujuk yang jauh lebih alim. Jadi saya minta sahabat saya tolong bawakan kitab untuk kuliah saya besok. Lepas tu saya tanya, kuliah pagi ni tajuk apa? Tak ada tajuk Ustazah kan? Tak ada tajuk. Jadi kalau tidak ada panduan ni, khawatir kita tergelincir, sahabat-sahabat muslimat. So izinkan saya untuk pagi ini saya buka kitab di balik tabir kematian. Saya nak fokus kepada keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Kita faham dalam kita membaca keutamaan mengingat kematian, itu mungkin sukar. Tapi kita faham, kita nak berbicara hari ini tentang mati. Kita hidup, tapi kenapa kita selalu disuruh berbicara tentang mati? Sebab semua kita ni pasti mati. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Semua kita punya cita-cita. Ada 3 orang anak, 4 orang anak. Kita nak kalau boleh yang sulung jadi sekian, nombor 2 sekian, nombor 3 sekian, nombor 4 sekian. Kita hari ini berumah kecil, kalau boleh kita impian berumah besar. Kita hari ini ada kereta A, kemudian nak tukar kereta B. Hari ini kita pangkat sekian, kalau boleh sebelum pencen kita nak naik pangkat sekian. Kita ada cita-cita itu, kita ada perancangan itu. Tetapi yang maha baik perancangannya untuk kita adalah Allah yang maha mengaturkan seluruh kehidupan kita. Kerana kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah, kita tahu bahawa telah tertulis di Lauh Mahfuz apa sahaja yang telah Allah tetapkan, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Tetapi yang kita tak boleh nak design, tak boleh kita nak pilih, tak boleh kita nak paksa untuk tahu. Hatta kita rujuk ke dalam Google mana pun, kita takkan dapat jumpa jawapan bila tarikh kematian kita. Betul tak sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Cuma harus bangun tidur pagi tadi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bila buka je mata, tahu kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Tolong jangan fikir yang kita berada di atas dunia. Fikirkan, ya Allah, semalam ada dosa-dosa yang aku lakukan. Sepatutnya banyak solat taubat aku semalam, panjang istighfar aku semalam, ada tahajud, ada munajat aku kepada Allah. Sebab kita bukan banyak tidur sahabat-sahabat, tapi Allah ciptakan malam untuk kita berehat. Lalu tidurlah kita di waktu malam. Tetapi jangan sikit-sikit tidur, biar tidurnya sedikit. Okay? Untuk apa kita tidurnya sedikit? Kalau kita dapat kualiti dalam tidur, kita akan bangun tu kita fresh.
Penat macam mana pun semalam kita akan segar pagi ni. Tapi dengan semangat, kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita ni sebagai hamba Allah yang taat sentiasa kepada Allah. Jadi orang yang taat insya-Allah akan mengikut di belakangnya, amanah, jujur. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Kenapa mesti amanah? Kenapa mesti jujur? Kenapa mesti setia? Kerana kita tahu kita punya Allah yang Maha memerhatikan. Dan dia tak pandang zahir kita ni saja. Cakap boleh manis semua orang. Lagi-lagi pertama kali jumpa. Kan saya duk sebut sahabat pengerusi majlis kita tadi, ustazah yang tidak asing lagi. Saya geleng kepala, memang bukan orang asing pun sahabat-sahabat dirahmati Allah. Memang bukan alien diturunkan ke muka bumi Allah pun. Maksudnya semua kita ni sama. Tapi yang membezakan kita di sisi Allah, bagaimana kita bangun tidur semalam, dosa-dosa aku ni Allah dah ampun ke belum. Ada rasa satu ketakutan untuk meneruskan hidup kalau Allah tak ampun dosa. Ibarat kita nampak seorang manusia yang lalu di hadapan kita, pasal apalah dia ni muda lagi tapi duk bongkoknya jalan. Kita nampak orang lalu depan kita bongkok, tak logik. Nampak macam sebaya aku je ni tapi dah bongkok. Kalaulah kita boleh dibukakan hijab, melihat dosa-dosanya orang, pertama kita akan nampak semua orang akan keberatan bongkok di belakang tubuhnya ni kerana sedang memikul dosa-dosanya yang terlalu banyak. Satu. Kedua, seandainya Allah buka hijab kita untuk melihat dosa-dosa orang lain, buka deria bau kita sahabat-sahabat untuk menghidu dosa-dosanya orang lain, kita takkan sanggup duduk dalam ramai-ramai macam ni. Tak sanggup. Seorang hamba Allah datang membawa pikulan dosa yang terlalu banyak, dalam keadaan yang bongkok, dalam keadaan kita automatically terus menutup hidung, bau busuk yang luar biasa. Tapi maha bijaksananya Allah menutup aib kita sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Yang kita nampak, yang kita dengar, yang kita lihat. Kenapa Ustazah Zai merasakan bila sekali-sekala bertahun-tahun baru datang sekali, ini tempat pertama kali saya singgah. Selepasnya merasa dikerumuni, semua orang nak bertemu. Kerana apa? Sebab pertama kali orang ditutup apa aib Ustazah Zai. Orang tak nampak apa keburukan yang kita buat. Tetapi orang yang rapat dengan kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang tahu bagaimana cara tidurnya, cara cakapnya, cara makannya. Subhanallah, saya selalu mengusik sahabat-sahabat tim khidmat saya kan. Tak nak kan ambil gambar dengan saya. Sian, saya tak ada siapa nak ambil gambar dengan saya. Kan sahabat-sahabat, sebab lama dah duduk di samping, kenal sungguh, dah macam anak beranak. Ni kalau suami isteri jap-jap bang selfie, suami rimas tak sahabat? Kan dia kenapalah kan? Dah macam orang buang tabiat pula. Sekejap-sekejap selfie. Anak-anak pun macam tu. Bagusnya anak ibu. Selfie sikit nak tunjuk kat orang anak ibu rajin. Sekali dua bolehlah sahabat-sahabat. Tapi benda tu merimaskan. Jadi kita nak sebut sekali-sekala harus kita layan. Sebab orang tak tahu siapa kita. Tapi sentiasa merasakan Allah memandang aku, Allah mendengar aku, Allah mengetahui tentang aku. Justru antara hikmah yang Allah hijab, tutup ini sahabat-sahabat juga maha bijaksananya Allah. Kenapa Allah tidak ciptakan tulang temulang kita, jantung hati kita, minta maaf sebut usus kita yang pagi tadi dah bersarapan, rasa sakit perut tak buang lagi. Kalau kita boleh nampak transparent ni, agak-agak orang lalu kita mau tak tengok sahabat-sahabat. Ya Allah, nak terkeluar dah tu, tak sanggup aku nak tengok, banyak pula tu, tak lalu sahabat-sahabat. Tapi Allah maha kaya menutup aib kita. Diletakkan tulang dibalut dengan daging-daging, dipercantik, diperkemas dengan kulit. Dan kulit yang menutup segala aib kita nanti di hadapan Allah akan bercakap. Masya Allah, kita ni dibawa ke mana? Melaporkan semuanya kepada Allah. Quran menceritakan bukan tangan, bukan kaki sahaja bercakap ketika mulut dizip, tak boleh berkata-kata di hadapan Allah, tetapi kulit kamu juga bercakap-cakap di hadapan Allah. Menyatakan apa tu yang dulu kamu selindung, yang kamu sembunyi, mengharapkan pujian makhluk manusia, menafikan redanya Allah kepada kamu, maka hari ini kulit-kulit kamu bercakap di hadapan Allah. Kalau kita tak datang rasa ketakutan itu, mengimani ayat Allah yang begitu, sahabat-sahabat, silakan untuk berbuat maksiat banyak-banyak di atas muka bumi Allah. Ini yang banyak orang sombong bercakap, hal mati cerita lain lah. Ini kita hidup ni, yang penting aku nak apa yang aku nak. Dia nak apa yang dia nak tu tercapai. Susah ke, senang ke, halal ke, haram ke, yang penting aku dapat. Itulah nafsu. Faham ya sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Jadi jangan sampai kita mati sahabat-sahabat dalam tunduk kepada nafsu.
Jangan sampai kita mati, kita tergoda dengan bisikan-bisikan syaitan. Kita mungkin banyak bermaksiat kepada Allah, kita banyak dosa di hadapan Allah, tak sempat pun kita untuk bertaubat banyak-banyak. Tetapi sahabat-sahabat Allah pilih kita sebelum tarikh kematian kita, sempat kita berkumpul dengan orang baik-baik, sempat kita bercakap yang baik-baik, sempat kita berkongsi yang baik-baik. Walaupun hanya sekejapan sahaja, tapi yang maha menilai adalah Allah. Sebab itu kita meminta kepada Allah saat berdoa pagi tadi, wahai Allah, kita mengucapkan puji dan puja syukur kepada Allah kerana menghidupkan kita. Jadi jangan fikir yang hari ini, tapi fikir selepas kematian kita nanti bagaimana. Kaki berpijak di dunia, tetapi otak yakni akal kita sudah sampai ke akhirat Allah. Ya Allah, dosa yang semalam Engkau ampun ke tidak? Hari ini antara subuh ke duha apa program aku? Antara zuhur ke asar apa dia? Selain daripada Allah paksa kita untuk disiplin subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tunduk patuh kepada Allah, di luar solat yang 5 waktu tu ada perkara-perkara yang kita juga disuruh tunduk patuh kepada Allah. Jadi Masya Allah, tabarakallah, Allah menjamin kepada kita menjaga solat itu boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi dengan solat pun kita buat main-main. Dengan solat pun kita tak cuba nak faham apa yang kita baca di hadapan Allah. Dengan solat pun sahabat-sahabat kita rasa cukuplah yang kita belajar masa kecil-kecil dulu. Sedangkan solat itu adalah tiang agama. Jadi kalau tiangnya tak betul, percantikkanlah yang lain, plaster shilling comel, wallpaper cantik, lantai mozaik main berkilat lagi. Tapi lepas 3 bulan, 4 bulan, rumah runtuh. Kenapa? Sebab tiangnya tidak kukuh. Jadi kita menjadi orang Islam harus yang pertama untuk bekalan mati kita, cek belaka dah solat kita. Banyak majlis-majlis ilmu, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang berguru dengan orang-orang soleh, kita boleh jadikan rujukan. Untuk apa sahabat? Sebelum didatangkan ramai manusia yang menyembahyangkan jenazah kita. Jadi hari ini bila tajuk yang saya nak sebut, keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Boleh tak ibu-ibu fikirkan, ya Allah, tengah masak ni pun boleh mati kalau Allah nak suruh aku mati. Ya Allah, tengah sidai kain ni tiba-tiba sakit jantung, jatuh, tak sempat bawa hospital, mati. Ya Allah, tengah dalam majlis ilmu ni, jadi otak kita fikir, berani ke aku nak buat jahat walau dalam sekejapan, kalau at any time Allah boleh kita mati, Allah boleh beri kita mati. Berani tak sahabat-sahabat? Walaupun hanya setitik jahat di dalam hati. Astaghfirullah, aku dah ujub ni. Ya Allah, kenapa ada riak ni? Ya Allah, kenapa aku tak ikhlas? Kalau mula-mula aku beri hari tu aku kata ikhlas, kenapa hari ni aku berkata-kata? Bila nak ucap terima kasih? Bila nak balas? Astaghfirullah, ni semua permainan iblis. Ya Allah, ini semua kehendak nafsu aku. Tolong bantu aku, ya Allah, aku tak nak mati dengan rasa macam ni. Bayangkan roh yang hidup merasa bertuhan, merasa diperhatikan Tuhan. Orang macam ni kalau kita pandang sahabat sudah tidak lagi bongkok membawa pikulan dosa. Kerana apa yang dia bawa, ya Allah, kan? Istighfar dia dengan roh, bukan saling berlumba. Hang dapat berapa hari ni istighfar? 10,000 je. Bila? Semalam ke 2 hari lepas Ustaz duk tunjuk kat saya, yang cuba tengok ni ada tasbih digital baru. Tasbih digital baru? Apa benda tasbih? Sebab baru ni saya merungut dekat dia. Ada orang hadiah tasbih digital tu, sahabat-sahabat, rupanya dia tak cecah 1000, angka dia 100 je. Lepas tu, bang, tadi 100, lepas tu jalan lagi kereta ni 100 lagi, 100. Lepas tu Ustaz sambil bawa kereta, rosak kot. Tak lah, saya rasa something wrong lah ni. Dia memang 100, 01 balik, 100, 1 balik. Rupanya dia kata, hari tu awak bising sangat kan, ni 7 angka. Faham tak sahabat? Dia boleh, kalau 7 angka berapa Ustazah? Saya tak pandai matematik. Boleh jadi juta. Boleh jadi juta lah. Jadi dia cabar kita, dia cipta alat tasbih digital yang boleh berselawat hingga 1 juta. Macam orang Kedah, okey ke? Rasa-rasa nak beli tak tasbih tu? Saya memang nombor 1 nak beli Ustazah. Facebook mana Ustazah tengok? Ni sampai 7 angka ni yang boleh juta ni. Abang nak belikan Perli ke apa ni, orang sebelah ni, sabar je lah. Ni Perli kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Duk cari hari tu, duk kata 100. Tak apalah, nak pakailah yang lain. Tak biasalah yang 100 fikir 1 balik. Sebenarnya sahabat kita yang tahu dalam kita berzikir tu, kenapa kita nak nampak banyak, semangatnya macam mana. Kalau untuk banyak kita nak cerita, hang ada 1 juta kali, aku ni 1 juta ni kan. Kalau untuk itu tak perlu. Sebab itu yang paling cantik menggunakan ruas-ruas jari yang ada, yang Allah dah beri dah kepada kita. Semoga semua ini menjadi saksi.
Tapi kalau kita asal subhanallah, ya Allah bang, tua saja tapi tak tutup aurat, mak siapa lah tu? Tengah berjalan lupa dah subhanallah, lupa dah sahabat-sahabat. Jadi sebab tu ada alat yang kadang-kadang boleh mengingatkan, boleh membantu kita. Orang dalam kereta ada tasbih sangkut. Biasa buat kan, balik Mekah beli tasbih cantik-cantik, sangkut tasbih kat depan. Kan sahabat-sahabat? Tasbih saja sebesar-besar berkilat-kilat cantik, tapi dalam bawa kereta tak pernah pun bertasbih kepada Allah. Masuk rumah sahabat-sahabat dirahmati Allah, gantung sebesar-besar Allah Muhammad, tapi asal masuk rumah bagi salam kepada ahli rumah pun tidak. Saya biasa mengajar muslimat awal-awal dulu, setelah majlis ilmu bercambah macam ni, barulah mereka duk kata apa, alhamdulillah ustazah, setelah 4 tahun akak praktis dalam rumah, sekarang anak cucu menantu kalau masuk rumah dah biasa dah. Assalamualaikum, mama sihat. Kalau dulu saya dah belajar majlis ilmu ni, saya masuk dalam rumah, mereka ada dalam rumah, kita cakap assalamualaikum. Mama kenapa? Bagi salam kat siapa mama? Mana ada orang tetamu kat sini, kita orang je. Faham tak? Ini cerita orang KL lah, kan? Orang Kedah pun kalau macam ala-ala KL tu, orang KL sekarang hebat-hebat dalam ilmu. Ni orang KL ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, menantu orang Kedah. Okay? Sebab dengar online lupa nak cakap kan, orang KL semua left group dengan ustazah. Hamba ustazah ingat orang Kedah je rajin mengaji, orang KL pun rajin mengaji juga. Tapi ni kisah benar. Ustazah, mula-mula kita belajar dulu pelik, kenapa ustaz-ustaz suruh jumpa orang bagi salam, kenai tak kenai bagi salam. Itu kan cara kita menebarkan kasih sayang. Subhanallah sahabat-sahabat, hatta duduk dalam satu pejabat, kita bertahun-tahun duduk dalam satu bangunan yang sama, kita hanya bagi salam kepada orang yang kita kenal. Berapa tahun kita duduk, Isnin sampai Jumaat, minggu depan lagi, tahun depan lagi, sampai pencen. Ada kata, kak saya dulu kerja macam ni. Kak tak kenal lah ustazah. Tak kenal tu biasa, sebab kadang sampai beribu orang. Tapi cuba bagi tahu pada diri, kenapa kita memilih orang sedangkan kita tahu itu orang Islam. Kenapa kita tak beri salam? Rasulullah cara menebarkan kasih sayang dengan salam. Kalau dulu sahabat-sahabat dirahmati Allah biasa sahaja untuk lelaki dengan lelaki berjabat tangan. Okay, sekarang ini kita dah kehilangan sunnah yang kita rindukan. Tetapi juga kita harus pelajari bahawa ada ketikanya wabak Nabi SAW sendiri pun menahan dirinya daripada bersentuhan. Jadi kita sahabat-sahabat sebelum kita menempelak macam-macam, kita betul rindu untuk merapat-rapatkan saf, sangat rindu. Kita rindu untuk berdakapan sahabat-sahabat, tetapi berhati-hati dalam keadaan kita sedang dalam wabak. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah kan, semua berkat doa kita dalam majlis ilmu. Yang penting jangan ditutup. Yang penting kita masih boleh mengimarahkan rumah Allah. Hari ini walaupun angka lebih 10,000, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sahabat-sahabat muslimat di Kedah masih membanjiri. Sebab saya khawatir ada minda yang bila dengar semalam 10,000, kerajaan kata tak payah je stay at home lagi, boleh buat aktiviti macam biasa. Kita pula yang memilih untuk duduk rumah. Ini jiran hang kenduri kahwin, aku tak nampak pun hang. Tak apa, hang pi lah, aku tak mau pi, aku tak mau keluar langsung, aku takut COVID. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua akan mati. Sebelum kita mati, sebenarnya kita dah mematikan diri. Rugi. Okay? Sebenarnya makhluk itu wujud. Itulah dia makhluk yang Allah datangkan kepada kita untuk menguji keimanan kita. Jadi jangan takut dengan apa-apa. Okay? Lebih-lebih lagi, jangan takut dengan kematian. Sebab kita sihat pun boleh mati, sakit apatah lagi. Kita muda pun boleh mati, tua apatah lagi. Jadi Masya Allah, kalau sentiasa setiap waktu teringat akan datangnya kematian, kita takkan sempat untuk berdengki-dengki dengan orang lain. Kita takkan sempat ada hasad dengan orang lain. Kita takkan sempat sahabat-sahabat untuk rasa sakit. Fi qulubihim marad. Dalam hati itu ada penyakit. Kalau kita tak rawat, Allah akan tambahkan lagi penyakit itu. So makin tua makin berkedut kan, bukan kerana memang kita tua tu, tapi duk stres dengan orang lain. Pasal apa orang lain senang, aku tak senang. Pasal apa bila orang susah, awak pula yang berjoget-jogetan. Ini bahaya. So hati yang begini orang lain tak boleh baca. Yang boleh baca hanyalah kita sendiri. Allahu Akbar. Jadi keyakinan kepada datangnya kematian ini disebutkan oleh lisannya Nabi SAW yang mulia. Antara Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhihi dzat." Sering-seringlah mengingat sesuatu yang merosakkan kelazatan-kelazatan. Masya Allah sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Apa kelazatan? Selagi kita hidup,
Walaupun kita tak dapat merasa makanan lazat-lazat, walaupun kita rasa kenapa rumah dia besar, rumah kita kecil, kenapa kereta dia besar, mewah, kereta kita yang itu-itu saja, dulu, kini, selamanya. Komplainlah kita sahabat-sahabat. Kan kita cemburu dengan orang lain, tapi kita tak pernah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kita rasa kita tak punya apa-apa tu sahabat, tak ada makna apa. 3 orang anak pun semua tak guna, ustazah. Berapa ramai orang yang cemburu dengan kamu, wahai wanita-wanita yang mengandungkan zuriat daripada benih yang halal. Okay? Memberikan air susumu, kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah membesarkan, diberikan kasih sayang, kita berkongsi kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Dalam pada kita kata sahabat-sahabat, suami kita suami yang paling tak bagus sekali. Berapa ramai orang mencemburui keadaan kita, yang doanya pernah dimakbulkan oleh Allah untuk dapat jodoh, untuk dapat pasangan, untuk hidup sempurna macam orang lain. Tapi ada orang yang Allah tangguhkan. Bukan Allah zalim, tak pernah Allah menzalimi hambanya, tetapi Allah tahu kita mampu untuk menempuh pikulan ataupun bebanan tersebut. Jadi sampai bila ujian demi ujian yang datang ini sebenarnya sebelum datangnya ujian yang sangat besar untuk kita. Apa ujian itu? Itulah sakaratul maut. Kitab di balik tabir kematian memberi faham kepada kita, bila kita biasa dengan latih tubi ujian yang walaupun mata kita nampak besar, tapi di sisi Allah ni biasa je. Sebab aku tahu engkau mampu menanggungnya. Jadi tempuh dengan ikhlas hati, tempuh dengan redha. Saat datangnya ujian yang sebenar, itulah sebesar-besar ujian sakaratul maut, Allah akan turunkan rahmatnya kepada kamu. Disitulah husnul khatimah. Sakit juga saat sakarat sahabat-sahabat, tetapi dengan rahmat kasih sayangnya Allah, kita boleh menempuh dengan kebaikan matinya seorang yang beriman. Subhanallah. Maksud kerosakan nikmat-nikmat yang lazat ini dengan cara mengingat kematian, sehingga terhentilah kecenderungan kamu kepadanya. Bila kita nampak satu kelazatan, bila kita nampak satu nikmat, jangan terlampau bergembira sangat sehingga kita terlupa. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah dengan kebijaksanaannya mengatakan apa, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, saat kita sedang tertawa itulah kain kafanmu sedang ditenun. Boleh faham sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Sekarang kalau saya dekat KL, saya selalu cakap, nun dekat Coket tu banyak orang-orang yang pengurus jenazah, nak dapat yang murah set pengurusan jenazah ni pergi kat Coket beli. Contohlah kan, sahabat-sahabat sekarang boleh beli dalam talian je. Kan rupa-rupanya AJK Masjid yang pergi beli tu sedang membeli set kain kafan kelengkapannya sendiri. Sebab saya teringat dekat Gombak ada seorang imam muslimat dirahmati Allah, petang Jumaat tu dia pergi beli. Selalunya dia beli banyak set, ini dia beli satu set sahaja. Siap dah potong elok dah, potong elok ikut tubuh badan dia. Isteri dia perhati, anak-anak dia perhati. Siapa nak mati bang? Duk ukur badan abang, tak apalah, senang esok nak pakai. Itu je jawapan dia. Siap dah letak meja bulat di penjuru dinding, muslimat dirahmati Allah, siap gunting dekat atas tu. Besok lepas solat Jumaat dia meninggal dunia tiba-tiba. Jadi orang masjid tak payah datang dah dengan set kelengkapan jenazah ni. Sebab isteri dia kata semalam dia pagi dia pergi beli, petang dia pergi potong. Kita tanya siapa yang nak mati, kan dia kata besok senang lah orang nak pakai. Besok senang lah orang nak pakai. Letak situ, orang bentang sejadah, ngam-ngam tubuh badan dia yang boleh masuk. Masya Allah sahabat-sahabat, apa cerita ni? Adakah dia tahu semalam Allah bisik pada dia besok hang nak mati? Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tapi Allah pilih manusia-manusia macam ni. Bersihkan diri dia, kan, otak, janggut, misai siap-siap. Besok tu orang yang mandikan jenazah, ya Allah bersihnya jenazah ini, subhanallah. Dia bersihkan diri dia sepertinya dia tahu bila tarikh kematian dia. Tapi dia tak bercakap, ni abang nak hantar wasiat esok pukul 4 petang abang nak mati dah. Kalau macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, senanglah. Ni apa hal buat maksiat teruk sangat ni? Belum dapat seruan nak mati lagi ustazah. Bolehlah bermaksiat banyak. Sebab banyak orang yang tidak beriman kepada keadaan ini sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mereka suka mencabar-cabar Allah. Muda lagi kot, takkan nak mati? Dah banyak sangat dah pelajaran Allah datangkan kepada kita, tapi kita tak nak belajar. Masya Allah, saya teringat di Kedah ni lah sahabat. Saya tak ingat di mana saya ada buat usrah satu rumah macam tu kan, sebab masa tu dalam Covid lagi. Mak Ustaz meninggal PKPP. Betul kan? PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Berapa P dah kita ambil? Dah tak habis dah P semua sahabat-sahabat, lupa dah saya.
Yang saya duk ingat PKP, katanya TV Al-Hijrah, perintah apa bukan, selalu sebut tapi lupa. Perintah kawalan pergerakan. Betul? Perintah kawalan PKP. Kan? Tak, saya selalu sebut pulang kepada pencipta. Itu yang saya nak sebut tu oleh TV Al-Hijrah. Sampai lupa, dah lama sangat. Sampai bila Ustazah nak berakhir, wallahualam. Satu orang Kedah ni kalau tanya PKP apa cik, entah, aku lupa dah. Bagi ingat semua sahabat. Kan lagi ingat sahabat-sahabat dirahmati Allah, mudah-mudahan dia cepat pergilah. Tapi orang tua-tua kata dulu masa awal-awal Covid ni, saya ada baca satu artikel, saya tak ingat nama negara apa, tapi negara yang jarang-jarang kita sebut. Bukan US, bukan London, bukan ni, bukan. Bang, pernah dengar tak nama negara ni? Berita menyatakan di negara dia, sahabat-sahabat, pemimpin mereka haramkan sebut perkataan corona tu. Haramkan sebut. Sebab kalau disebut nanti dia jadi banyak. Saya kata, pemimpin dia pun ni bagus lah. Dia negara kecil je sahabat-sahabat, tapi jangan sebut. Sebab mak saya dulu kecil-kecil selalu cakap, jangan sebut benda-benda yang tak baik, yang tak elok tu jangan sebut. Nanti lagi sebut lagi dia datang. Lagi sebut lagi dia datang. Jadi kalau aksiden cuti sekolah, hari raya, kan banyak orang pergi berjalan, lepas tu mati aksiden. Hari ni yang meninggal di jalan raya, nanti bapak saya balik masjid lalu dengar berita. Dah kira hari-hari kira, memang besok ada lagi orang aksiden tu. Tu bapak saya cakap. Bapak saya kalau jadi Perdana Menteri memang insya-Allah tip-top lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab dia boleh baca. Jadi saya kata kami ni nak cakap benda yang buruk ni daripada kecil. Jangan, nanti kan jadi sungguh. Jadi kalau benda baik, sebut banyak-banyak kali benda baik, insya-Allah nanti yang datang baik-baik. Ustazah mana dalilnya, surah mana, ayat berapa, tak tahulah saya, tapi mak bapak saya cakap macam itulah. Jadi maknanya jangan selalu disebut-sebut muslimat. Jadi semalam saya sebut di mana-mana anak murid saya yang sambung belajar di Mesir, Ustazah tolong doa final year ni nak ambil exam tapi baru tahu positif COVID. Lepas tu kamu okey ke? Kan demam lah Ustazah, kadang dia jadi menggigil, tak larat, tapi dah pergi hospital dah. Lepas tu bukan duduk hospital, tak, dia suruh balik. Dia bagi macam Panadol je Ustazah. Lepas tu habis tu nak exam macam mana ni? Ustazah ni lah tahzan hari-hari ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu awak okey ke? InsyaAllah Ustazah, di Mesir COVID is nothing. Tu dia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kat Mesir COVID is nothing. Dah biasa dah Ustazah, tak ada apa pun. Hari ini saya dalam musafir ke utara, mak-mak Ustazah, dah kenapa kak cakap dulu baru nangis. Cakap dulu baru nangis. Dia nangis dulu, sahabat, ya Allah, aku ni banyak kerja lain. Cakap dulu lain kali. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, rupanya dia nak bagi tahu anak dia nak SPM bulan 3 ni, tapi baru desahkan positif COVID. Yang Terengganu bagi tahu, yang Johor bagi tahu, yang KL jangan cakap. Sahabat-sahabat, saya kata ramainya budak-budak nak ambil SPM kena COVID. Maknya tak boleh nak buat kerja dekat rumah sebab tak boleh ziarah, kan hantar makanan letak dekat post guard saja. Hari-hari telefon sahabat-sahabat. Anak tu lemah, tak larat nak tidur, mak dia telefon, awak okey ke? Tak okey sebab mama asyik telefon je. Macam itulah sahabat. Jadi nak doa pun tak sempat mak ni. Duk risau, resah, gelisah. Jadi kita nak sebut apa? Kak, yakin tak kematian tu kalau Allah kata sekarang tak ada siapa boleh menghalang. Walaupun dia tak COVID. Tapi kalau Allah kata ajal maut kita ni lambat lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, COVID stage 4 pun takkan mungkin akan datang kematian pada kita. Tu sebab bila saya usrah, ustaz pergi ngeteh biasalah seorang-seorang, dia tak sempat bagi tahu kawan sebagainya. Tiba-tiba yang tahu dah abang tak ada kawan tadi, tiba-tiba seorang pakcik datang. Dia mana? Dia tanyakan dengan ustaz. Ustaz pun sengih-sengih, dia kata saya ni datang dari jauh ni. Dia sebut daerah dekat Kedah ni juga, tapi ustaz kata jauh lah, 2 jam baru sampai tempat dia tu. Jadi saya kata saya lagi jauh cik, 4 jam baru sampai. Tu dia duduk KL ke? Lepas tu pakcik sihat? Sihat. Makcik mana kenapa seorang? Kan dia kata itulah, aku ni baru keluar daripada pusat kuarantin. Kan dia kata masa tu awal-awal COVID lagi sahabat, orang duk takut lagi dengan COVID. Jadi dia kata isteri saya 3 minggu duduk ICU. 3 minggu duduk ICU sahabat-sahabat. Sebulan seminggu total duduk di hospital. Lepas tu ustaz, aku nak tanya macam mana ni, abang masa nak sembang dengan dia abang takut. Abang nak tanya dia apa keadaan isteri dia sekarang. Kan jadi macam takut kecil hati ke apa. Lepas tu dia bercerita, macam-macam cerita dia cerita. Lah dia kata makcik kau sekarang tengah ni tanam pokok, pasu-pasu, semua sihat. Umur 73 tahun sahabat, lebih 70 tahun. Yang ustaz kata nasib baik tadi aku tak tanya ke bumi kat kubur mana, kan sahabat-sahabat.
Maknanya tu dah 3 minggu duduk ICU. Kalau Allah kata belum ajal, tak mati pun. Yang kita jadi resah, gelisah, sepertinya COVID ni memegang waktu tarikh kematian kita, sahabat. Saat ustazah bercakap macam ni, di Lauh Mahfuz telah tertulis ajal saya disebabkan apa, asbab apa, tetapi tarikhnya, saatnya tak pernah terlari daripada perancangan Allah. Tapi kita disuruh ikhtiar, kita disuruh berdoa, sahabat-sahabat. Jangan sampai perkara ini mengganggu seluruh urusan ibadah kita. Contoh Allah uji kita, ibu-ibu yang tadi disuruh berdoa, doa kamu mustajab. Kalau hampir setiap jam telefon, duhanya belum buat lagi. Sedangkan itu antara doa, tengah malam sepatutnya anak berehat. Sebab sekarang yang jauh berubah dengan zaman dulu. Cikgu-cikgu pencen tahulah, orang dulu ada ke boleh bawa handphone pergi sekolah? Cikgu-cikgu yang dimuliakan Allah, tak ada. Sekarang ni budak duduk asrama boleh bawa handphone. Jadi maknya asyik tanya, tengah malam tanya, boleh tidur tak kakak, kan? Anak saya jawab, ustazah, mama ni asyik telefon je, orang nak tidur pun tak boleh, kan? Akhirnya kadang-kadang sahabat-sahabat, kurang ajarnya anak itu datang daripada ibu dan ayah yang sudah tidak ada pautan hati kepada Allah. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah? Jadi kita belajar daripada kalimah ini, rosaklah kenikmatan-kenikmatan dengan cara mengingat kematian, sehingga terhentilah kecenderungan kamu kepadanya, lalu kamu fokus menghadap Allah. So daripada ingat benda yang kalau jadi macam ni, kalau benda tak berlaku lagi, jom kita fokus terus, ya Allah, kalau aku dimatikan dalam keadaan yang aku tak buat persiapan pun untuk mati, bagaimana keadaan aku saat itu? Subhanallah ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua anda dimuliakan Allah. Sebab bukan tak ada kerja kat rumah, semuanya banyak kerja. Sekejap saya tengok jam belah kiri, belah kanan, dua-dua macam bukan waktu Malaysia ni. Satu waktu Arab Saudi, satu lagi yang waktu, oh yang merah tu. Saya kena ambil handphone sebab saya tak pakai jam. Kalau saya cakap saya tak pakai jam, apa jangan duk bagi hadiah jam pula saya lagi. Saya memang tak pakai jam. Okey, jadi 10.48, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya kesian kalau orang bagi hadiah kat saya, lepas tu saya tak pakai. Jadi kalau bagi juga jam, sebab ustazah tak pakai, sahabat-sahabat, nanti saya kesian dengan diri saya, sebab saya kena bagi jam yang cantik sayang tu ke orang lain. Faham tak maksudnya? Okay, saya takkan simpan benda yang saya tak pakai. Niat orang baik, jadi saya lebih baik hadiahkan pada orang supaya pahala tu berjalan. Jadi kesianlah diri saya gigit jari sebab saya tak pakai hadiah tu. So baik ke tak baik? Tak baik sebenarnya, tak baik sahabat-sahabat. Sebab Nabi SAW suruh bagi barang-barang yang kita sayang. Tapi mujahadah dia sangat dahsyat, ibu-ibu dirahmati Allah, sangat dahsyat. Kemarin saya sembang dengan seorang muslimat ni, ustazah dah belajar-belajar ni, barulah akak tahu ustazah, dulu duk kumpul baju apa segala, sekarang akak dah tobat dah ustazah. Tak ada dah mangkuk baru, pinggan baru, dapur baru, semua tak ada. Kan akak dah tobat sungguh. Tapi bak baju tu akak tak boleh tobat lagi lah ustazah. Tu ingatkan dah betul-betul tobat sungguh dah. Dia cakap depan saya, sahabat-sahabat muslimat, bak baju ni kadang suami marah juga. Tak boleh lah ustazah, rasa macam hari tu kenduri kahwin orang tu dah pi dah pakai baju ni pakai baju ni lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab tu saya nak musafir kan, ustaz kata, yang kita duduk berapa hari ni? 4 hari ke 5 hari. Tapi baju abang rasa macam 10 je ni. Ni sebab nak ceramah. Abang bayangkan keluar pagi kan, kemudian malam ada satu kuliah. Orang yang pagi tu kata, ustazah ni mandi ke tak mandi petang tadi ni kan. Jadi nak tunjukkan kemandian itu, malam kena pakai baju lain. Macam itulah. Jadi kereta tu jadi almari, kan. Tak apa, baju ni kita pakai ni. Ustaz kata, aku tak faham orang perempuan. Sebab kalau orang lelaki, sahabat-sahabat dia tak fikir orang mandi ke tak mandi ke kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita belajar sesuatu, kat mana yang kita kena cut, kat mana yang kita kena teruskan, mana yang baik kita nak tiru, mana yang tak baik kita nak matikan serta-merta. Jadi perkara macam tu macam mana ya ustazah, bak baju akak tak boleh lagi. Sahabat saya jumpa seorang ketua muslimat di sebuah surau di KL, kan, umurnya dah 80 tahun lebih tapi masih aktif lagi. Ustazah, akak sampai ke tahap sekarang ni baju akak ada 8 je. Saya suka dengar cerita-cerita 8 kak, biar betul. Sebab saya tahu dia isteri kepada somebody. Baju dia ada 8. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Lepas tu Isnin pakai baju yang ke-8. Jadi dengan 8 baju tu setiap hari, bukanlah orang yang jumpa saya di kuliah hari Isnin nampak baju Isnin tu aja, tak. Dia akan rotate lah ustazah.
Tapi orang akan nampak baju tu saja. Kalau anak-anak bagi baju, tak payah nak buat, akak ni dah dekat nak mati dah, tak payah buat semua-semua tu. Masya Allah, ibu-ibu dekat Kedah ni cuba kira baju dalam almari, 8 ke 8 almari. Kan saya tanya, subhanallah sahabat-sahabat. Dan patutlah hati saya ni dah lama kenal dengan dia, saya sampai boleh orang sebut je nama si Fulan ni, saya boleh, oh baju sekian. Saya dah boleh nampak dia dengan baju-bajunya, sebab selalu jumpa dia dengan baju tu. Dia hidup bahagia elok. Satu hari anak dia bagi hadiah hari jadi, TV skrin besar tu boleh separuh dinding. Mak tak pakai, dah 3 bulan duduk unboxing dalam kotak lagi kan TV tu. Jadi dia teringat jiran dia ada anak kecil-kecil lagi, sahabat-sahabat muslimat, tak ada TV dekat rumah. Dia telefon jiran, sian anak-anak hang tulah kak, suami saya kata elok tak ada daripada ada. Tapi kalau ada suami kau marah tak? Rasa suami saya tu cakap je, kalau ada dia pun tengok tu rasanya kan. Jiran dia tu cakap. Jadi kalau macam tu kau suruh suami kau datang rumah, akak nak hadiah TV akak yang baru dalam kotak lagi anak akak bagi. Akak dah minta izin anak akak dah. Jadi jiran tu ada TV, dia dapat TV besar tu dia tak pakai sebab dia kata dia tak perlu. Muslimat, sampai ke satu tahap Allah akan tarbiyah kita. Memang aku hanya buat persiapan nak mati saja, tapi ada orang yang datang rasa ini awal. Okay, sebab itu saya selalu sebut, ada orang tua tetapi mati dalam amalnya masih muda. Betul ibu-ibu dirahmati Allah? Ada orang yang mati muda tetapi amalnya sudah begitu tua. So yang mana yang paling untung, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebenarnya kedua-duanya untung. Jangan pernah menuding-nuding hang ni orang yang rugi, tak. Kerana apa? Saya selalu cemburu dengan orang tua yang datang ke masjid rumah-rumah Allah. Walaupun mereka datang pada ustazah, bagusnya jadi ustazah, duk mengaji daripada kecil, puasa daripada kecil, tutup aurat daripada kecil. Kan saya cemburu dengan ustazah. Ya Allah, macam manalah rahsia mak ayah ustazah ni mesti ulama besar. Saya balik bila dengar makcik-makcik masjid cakap macam ni, saya sembang dengan mak saya, mak tahu tak tadi ada makcik masjid tu cakap mak ni mesti ulama, bapak mesti ulama besar. Tak, habak kat depo ni kan sahabat-sahabat, mak ni ulah dalam semak je, bapak engkau lagilah dahsyat. Macam tu. Maknanya tak mesti lahir dalam keadaan yang kita bertitle bidang agama tapi hidup tidak beragama. Mak bapak saya bukan orang alim sahabat, tapi apa yang ajaran dia sampai sekarang melekat di hati. Maksud tolonglah kita bila bercakap dengan anak, bukan fikir orang kata apa ke aku, tapi nanti aku jumpa tak anak-anak aku, suami aku di dalam syurganya Allah. Dan ketika kita nak menarik mereka ke dalam syurganya Allah, aku ni layak tak berbicara tentang syurga kalau hati aku duk masih dengki kat orang, sakit hati kat orang, susah nak maafkan orang, susah nak berkasih sayang dengan orang. Jadi sahabat-sahabat, syurga itu masih terlalu jauh dengan kita. Nabi SAW menyebutkan lagi, tuhfatul mu'minul al-maut. Kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Sahabat-sahabat, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Agak-agak kita boleh ulang tak kalimah ni? Cuba nanti balik cakap dekat suami masing-masing. Jom kita hafal hadis Nabi ni. Kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Boleh ulang sahabat-sahabat? Kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Tu dia, kita nak cakap macam mana kat suami kita, bang, hari ni belajar 1.5 jam dengan Ustazah Zai, nampaklah soheh tak lalat dia tu bukan palsu. Itu je yang kamu belajar kan? Tak ada lagi. Kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang beriman. Maksud sahabat-sahabat, kita memandang kematian itu adalah satu hadiah daripada Allah. Sebab itu semalam kami belajar, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tentang bagaimana bila seorang wanita kematian anaknya, sunnah untuk dia sebutkan kata-kata pertamanya adalah Alhamdulillah. Baru diikut dengan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa pula Alhamdulillah? Anak mati ni, lebih baik mati laki daripada mati anak, ustazah tu dia sebut depan laki pula tu sahabat-sahabat. Jadi apa perasaan suami tu? Jadi ustazah, saya ni sebagai ibu lebih baik mati suami daripada mati anak. Maksudnya sahabat-sahabat, betapa ibu dengan anak tak boleh dipisahkan. Tapi siapa yang beri? Allah. Saya jumpa kata-kata itu dalam kitab
baru saya nampak patutlah wanita-wanita Palestin bila diusung jenazah anak kena bom nuklear dan sebagainya, hancur tubuh kadang-kadang. Alhamdulillah jannah, Alhamdulillah jannah. Panjang lagi dah cakap Arab dia, tapi Ustazah Khadijah je yang faham. Hak yang lain tak faham. Oh, yang Ustazah Zain ni faham Alhamdulillah jannah, Alhamdulillah jannah. Aku tak fahamlah wanita-wanita Palestin ni. Anak mati sahabat-sahabat, Alhamdulillah jannah. Sebab dia tahu dan dia sangat yakin jaminan Allah bagi ibu yang sakit, derita hatinya, kerinduan kepada anak-anak yang dia sayang, Allah jemput anak dulu daripada dia. Jadi ini satu mujahadah yang sangat besar, ibu-ibu dirahmati Allah. Okay, kalau ada yang diuji demikian, nantikan pertemuan indah dengan anak yang kita sayang di dalam syurga, khususnya anak-anak yang mati tak bawa dosa, belum dalam usia balighnya lagi. Dan kita meyakini bahawa nanti ibu ayahnya akan dipanggil, diminta di hadapan Allah. Aku tak nampak mak ayah yang melahirkan aku, wahai Allah, kat mana mereka? Mereka dihumban dalam neraka. Atas rahmatmu wahai Allah, tolonglah aku nak bawa mak ayah aku ke dalam syurga. Boleh, sebab kabelnya tu adalah anak. Tapi wahai ibu, kat dunia siapa kamu? Rukun Islam lengkap tak? Rukun iman lengkap tak? Jangan kita salah faham. Saya dulu pakai tudung, sekarang tak pakai tudung sebab saya mengharap anak saya yang mati masa baby tu Ustazah, lambai-lambai saya dalam syurga. Tak adanya nampak lambaian kalau kita tak solat ketika berada di atas muka bumi Allah. Jadi suka tak suka, asasnya kita kena buat. Okay? Untuk polish bagi berkilat lagi amal solehat kita ni sahabat-sahabat, tak lain tak bukan hanyalah dengan ilmu. Dengan ilmu hidup kita akan terpandu. Kalau ilmu ni hanya sebulan sekali dengar, ilmu ni hanya pilih penceramah TV datang baru nak datang, sekian dimaklumkan kan sahabat-sahabat. Kalau ustaz-ustaz yang tadi kata tak ada siapa nak dengar kuliah saya, semua hari-hari dah suka dengar kuliah saya, ni hari ni Ustazah Mai pula semua nak dengar kuliah Ustazah. Saya jauh di dalam hati ni sangat terasa. Kenapa sahabat-sahabat? Sebab mereka lah ulama kita yang sebenar. Mereka membacakan kitab di hadapan kita, lepas satu muka surat, satu muka surat, satu muka surat. Walaupun setiap kali dia datang kita akan tidur kat belakang. Kompom sahabat-sahabat. Ya Allah, apalah ustaz ni ngajar aku tak faham ni. Tapi kitab depan mata basah, bukan dengan air mata tapi dengan air liur kita. Jadi bukti sahabat-sahabat. Sebab ada yang guru-guru kita kadang-kadang dah tua kan, mereka di subhanallah syurga. Tapi kita kadang-kadang tak seronok. Cuba istiqamah sampai khatam kitab. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Di situlah barakah. Saya bukan untuk berkuliah hari ini, tapi sekadar untuk mencantum ukhuwah. Tapi anak-anak murid yang menekuni, saya nampak mereka ni dalam majlis-majlis pertemuan yang sekali-sekala macam ni, sampai kalau boleh saya nak panggil mereka. Saya nak panggil mereka, mai kak datang depan ganti saya ceramah pasal apa. Ni saya nak cakap benda biasa-biasa yang duk saya ulang dalam kuliah harian ni. Akak pun dah boleh ulang benda sama. Keluar sahabat, suami dia, Ustazah terima kasih, Ustazah terima kasih. Pasal apa ni encik? Isteri saya Alhamdulillah banyak perubahan sebab hari-hari dengar majlis ilmu. Kan bukan sebab Ustazah, sebab isteri kamu mahu nak belajar. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah? Dia kerja juga, uruskan anak-anak kecil juga, tapi suaminya jadi saksi. Lepas dia berdengar ceramah Ustazah, nanti sambil makan dia ceramah kat saya pula Ustazah. Jadi Masya Allah tabarakallah, saya kata terima kasih kepada suami yang faham. Dari mana Farah Liana duduk? Pokok Sena. Dia datang ke Masjid Hashim Yahya Penang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan saya terkejut, ustaz kita bukan dekatnya, sebab dia dah tengok jadual Ustazah, situ je dia boleh hadir, boleh ada masa. Walaupun jauh, rupanya dia bawa anak-anak, bawa suami. Bila suami datang, Ustazah terima kasih pimpin isteri. Allah luluh hati saya. Saya kata inilah kesuitan luar biasa. Faham tak ibu-ibu dirahmati Allah? Sebab tidak ada perkara yang boleh mendatangkan cahaya dalam rumah tangga kita kecuali al-ilmu kan nur. Ilmu itu seperti cahaya, menembus ke dalam hati-hati yang bercahaya. Mana hati yang bercahaya? Yang fastabiqul khairat, tahu benda ni benda baik, bersegera, terus. Jadi untuk terus segera bukan orang yang didatangkan sekali-sekala. Yang istiqamah orang ada tak ada, dia tetap mengajar perhabis kitab. Orang ni yang mulia di sisi Allah. Sebab saya pernah merasa sahabat-sahabat, sebelum zaman Covid saya mengajar di pejabat-pejabat. Kan saat orang tunggu saya kat kereta, Ustazah ada benda nak cakap tapi tak tahu Ustazah tengok sendiri. Kenapa ni kak? Macam orang cacing kepanasan, tak reti nak cakap.
Rupanya saya duduk kat meja penceramah ada 3 orang. Dia segan, ya Allah ustazah, takkanlah 3 orang je ustazah, tak tahu. Dia kalau minggu ketiga memang macam ni. Kenapa minggu ketiga? Sebab minggu dapat gaji. Faham? Jadi sogor kat tepi tu semua. Banyaklah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cabaran yang itu lebih dahsyat. Tak apa kak, kita buat je. Ustazah nak ngajar berapa minit? 1 jam lah macam biasa. 3 orang pun ngajar 1 jam, 300 orang pun ngajar 1 jam. Akak duduk je doa, satgia akak tulis belakang. Alhamdulillah ustazah, total 12 orang. Tak adalah saya segan sangat. Sebab tu jangan tu pergi mana pergi shopping tak ingat nak mati ke apa. Jangan hati ni. Bila berlaku sahabat, ya Allah yang dijemput oleh Allah engkau muliakan. Yang lain-lain tu aku tak tahu atas alasan apa. Mungkin kalau balik rumah hujung minggu ada hal-hal urusan lain balik kampung. So minggu ni lah dia free untuk beli barang-barang dapur sebagainya. Mudahkan urusan dia Allah. Allah mudahkan sungguh sebab doa kita dalam majlis ilmu, dia balik bersegera, sahabat-sahabat boleh duduk sebelah kita membuka kitab. Walaupun baki 10 minit yang terakhir. Tapi kalau Allah nak beri manfaat, Allah nak beri berkat, yang 10 minit itu akan lekat dalam kepala sampai bila-bila. Tapi kita menekuni majlis ilmu pagi, petang, siang, malam, hati sentiasa bersangka buruk dengan orang. Sahabat-sahabat yang akan datang bukan kebaikan tapi sentiasa adalah keburukan. Faham ya? Jadi nak bunuh rasa buruk sangka kepada Allah dan orang lain adalah dengan sentiasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak payah fikir ada orang baik tak baik dengan aku, yang penting aku buat baik ke tidak. Man amila salihan fali nafsih. Mu buat kebaikan, benda tu akan pulang patah balik kepada dirimu sendiri. Wallahi orang yang fokus hidupnya dengan kebaikan tak akan menempuh kerugian. Nampak macam rugi kat dunia, tetapi yakin dan percaya selepas kita mati baru orang sebut, lah mati dah si Polan tu. Hang tahu tak dulu dia selalu bawa nasi goreng kat pejabat ni. Nasi goreng apa hang tahu? Nasi goreng bodoh je. Kan? Kenapa bodoh? Tak ada udang, tak ada ayam, tak ada segala. Tapi sebab dia sayang nak buang nasi sejuk, nasi yang hampir tak adalah nasi basi tak digoreng. Tapi daripada buang dalam tong sampah, kacau-kacau sekejap atas kuali, bubuh dalam tipoy aiskrim. Kan tahu je tipoy aiskrim, bekas aiskrim tu kan besar bukan kecil. So besar kadang-kadang 5-6 orang boleh makan. Makasih kak, ujung-ujung ni nak tunggu gaji masuk ni, sebaik ada nasi goreng bodoh akak. Tak adalah saya rasa bodoh sangat pergi dekat kedai makan, tak ada apa nak makan sebab tak ada duit. Kan jadi banyak orang berterima kasih. Lepas dia mati, yang kecil, yang bodoh itulah yang orang sebut. Ibu-ibu dirahmati Allah, nak disebut saat hidup sehingga datang ujub, riak, takabur, atau nak disebut saat mati yang kita bertanya kepada Allah, ni barzah aku sejuk ni pasal apa ni Allah? Tu ada orang rindu kat kebaikan hang dulu, sikit hang buat tapi istiqamah. Faham tak ibu-ibu dirahmati Allah? Kita hari ni selalu nak nampak yang besar, wow, tapi kita terlupa tentang diri kita yang bakal mati. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita faham kematian itu adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang beriman, betul kita sedih kematian kehilangan orang tersayang, tetapi jangan melampau-lampau. Okay, jangan melampau-lampau. Jangan dengan melampaunya kita menyamai orang-orang jahiliah yang tidak bertuhan. Kenapa dimatikan? Aku belum puas lagi hidup dengan suami yang itu. Kenapa dimatikan? Anak aku ni belum lagi memberi manfaat kepada aku. Ini orang yang mulutnya tak kata murtad, tak kata syirik, tetapi sebenarnya dia telah menyekutukan Tuhannya. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Terakhir, al-maut kaffaratun likulli muslim. Kematian adalah kaffarah, yakni tebusan bagi setiap muslim. Sahabat-sahabat, kita rasa perit, kita rasa sukar hidup atas dunia. Kan saya selalu bawa ada satu rangkap nasyid harapan padamu subur kembali. Yang mana paling saya suka sahabat-sahabat? Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Mihnahmu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Kalimah ni kalau kita faham, subhanallah, apa saja ujian, ya Allah kuatkan aku, teguhkan hati aku, mampukan untuk aku berhadapan dengannya. Sebab kita faham semua itu mihnah, tribulasi, ujian yang tanpa henti datang pada kita untuk Allah gantikan azab, sakit, pedih yang lebih dahsyat di akhirat. Kenapa bila cerita azab? Azabun alim, azab yang pedih. Azabun syadid, azab yang sangat dahsyat.
memang jauh lebih dahsyat daripada sakit-sakit yang kita lalui di dunia. Jadi sahabat-sahabat, bila datang je ujian, wanita akan terus bermotivasi, khususnya para muslimah, menyatakan, ya Allah, aku tak mampu buang. Kalau ini yang Engkau berkehendak, aku memilih untuk berdamai dengan takdir. Kalau aku berperang dengannya, yang kalah tetap aku. Aku sedang berperang denganmu, mana mungkin. Engkau adalah Raja pemilik segala langit dan bumi, ya Allah. Orang-orang yang didatangkan di sekeliling aku menggembirakan atau menyakitkan adalah ujian daripada Engkau, ya Allah. Maka ajarkan aku kuat. Ajarkan aku kuat, ya Allah, kalau dengan ujian ini mampu membuka pintu syurga-Mu dan aku mudah masuk ke dalamnya, insya-Allah tanpa hisab. Boleh ibu-ibu dirahmati Allah? Jadi insya-Allah hati kita sentiasa bersih sampai ke tarikh mati apabila kita mengingat semuanya ala kulli hal layak untuk dialhamdulillahkan. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah? Saya serahkan kembali mikrofon kepada pengerusi ataupun asatizah yang hebat-hebat ilmunya di sini. Saya pun nak belajar sama. Sahabat-sahabat, maksud cakap tu adalah minta kalau ada soalan, ustazah-ustazah lain tolong jawabkan. Ustazah nak dengar sekali. Macam tu je lah, sekian dimaklumkan. Okey, wallahu a'lam. Okey, ada apa-apa ke? Kalau ni saya nak minta izin daripada penganjur majlis hari ni. Saya ada satu berita nak dikongsikan. Tu dia, berita apa ni? Tiba-tiba je ustazah tumpang majlis orang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sepanjang 2015 tak silap saya, April, saya mewujudkan satu tabung amanah saham akhirat. Tabung umrah sebenarnya. Okey, bukan tabung yang berjalan ni. Tabung berjalan ni jangan lupa masuk juga kan. Ni ustazah bukan nak minta duit, ustazah nak cerita tentang tabung. Tabung kami ni sahabat-sahabat saya wujudkan sebab saya geram suami saya dapat rezeki untuk bawa jemaah umrah bertugas dengan travel lain setiap bulan hampir ke Baitullah. Jadi geramnya saya, ya Allah bang, kalau kita kaya, kan suka muslimat kita ni manusia, kalaulah kita kaya, setiap kali abang pergi tu kita boleh tumpangkan pakcik-pakcik masjid, surau yang Bilal, imam, tua dah sahabat-sahabat tapi tak pernah pergi ke Baitullah. Kan kita duk tengok ada seorang pakcik tu, saya lah tukang baca doa kalau orang nak pergi Mekah ustazah, tapi setiap kali sebut tu saya rasa macam bilalah aku nak pergi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerinduan mereka kepada Baitullahil Haram. Saya berceramah di mana-mana saya sebut benda ni. Sebab saya kata, ya Allah, semua orang nak, apatah lagi orang tua. Sebab orang tua merasakan macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sempatkah aku nak pijakkan kaki ke Baitullahil Haram? Jadi saya kata, jom bang kita buat sebulan, tiap kali abang pergi kita bawa seorang. Awak ni suka berangan, macam mana, kita bukan orang kaya. Boleh. Bila saya kata boleh, insya-Allah boleh. Macam mana boleh tu muslimat? Saya pergi masjid, mulai daripada tarikh itu, April bulan kelahiran saya akan cakap Rasulullah bila gembira bukan dia mengharapkan hadiah daripada orang, tapi dia sibuk nak memberi hadiah kepada orang. So kita tak mampu nak bagi hadiah banyak kepada orang. Saya sebut di masjid-masjid, RM1 sehari. Saya minta RM1 sehari untuk kita masuk dalam tabung. Saya cuma nak 200 penyertaan. 200 penyertaan. Darab RM30 sebulan, saya dapat RM6,000. Package masa tu RM6,300, RM6,400. Saya mampulah allowance ustaz tu saya tolak sikit untuk bawa cukupkan duit. Okey yang boleh, insya-Allah. Bulan pertama bukan dapat RM6,000, dapat RM8,000 lebih. Seorang kami terbangkan, duit baki tu kita carry forward ke depan. Sahabat-sahabat, hasil daripada kuliah online macam-macam sahabat-sahabat, saya bercerita macam ni lah. Kadang-kadang tak ada niat. Ni nasib baik Kak Nazar bagi kertas, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, baru teringat ada tabung umrah dan ASA. Justru muslimat dirahmati Allah, hari ini kutipan sebulan bukan lagi 6,000. Agak-agak berapa? Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Biasanya purata 40 ke 50,000. Hasil daripada bersama-sama kuliah Al-Tahzan sahabat-sahabat dirahmati Allah, paling mengejutkan terkini melonjak ke hampir 70,000 sebulan. Hanya seorang RM1. Tolong tiru muslimat di Kedah ni, kan? Ustazah Khadijah satu grup RM1 sehari, RM1 sehari. Kita nak buat apa ni?
tak cukup nak tajuk orang pergi umrah ni, kita bayarkan tu orang kampung anak yatim tu, nak bayar tahfiz dia sebulan RM400 daripada duit grup kita lah. Buat sahabat-sahabat, RM1 sehari, orang kaya, orang miskin semua boleh join. Okay, ramai dah tiru. Ustazah tak apa ke? Baik suruh mereka duk join kita punya. Buat di kalangan anda semua. Tapi nak istiqamah, orang boleh tiru apa kita buat, tapi orang takkan boleh tiru semangat kita, kan, kejujuran kita, telus yang kita buat, orang tak boleh tiru. Sebab setan, kedengkian manusia macam-macam boleh mengganggu sahabat-sahabat. Jadi dengan tim yang kuat, dengan persahabatan kita, niat yang betul, insya-Allah Allah akan mudahkan, kabulkan. Dan bila COVID menyerang dunia, sudah hampir 2 tahun, kita banyak program-program umrah tertangguh. Sampailah pada 11 Disember tempoh hari, kami berjaya terbangkan 25 orang, tak silap saya, daripada ASA, Amanah Saham Akhirat sahaja. Yang tertangguh bulan 3 2020 patutnya mereka diterbangkan, tapi disebabkan COVID, 11 Disember hari itu baru pulang. Ya, alhamdulillah, selamat dah, kami tak ada hutang dah dengan orang-orang yang kami janji. Jadi sekarang ni kami bawa lah Ustazah buat rehlah sana sini sebagainya. Terkini Ustazah sebut di dalam rehlah utara. Saya saja tanya, bila rehlah utara kita hari tu? Disember, tak ingatlah berapa hari bulan kan. Saya buat di Sik Taja Maksulah, kat mana tempat tu, tapi cantik lah. Saya sempat buat live TV Al-Hijrah di situ. Subhanallah, saya tanya, ada tak ibu-ibu saya yang umur 60 tahun ke atas belum pernah ke Baitullahil Haram? Bukan kat sini je angkat tangan, kat sini lain pula nanti pertemuan kan. Saya tanya masa tu lah, ramai sungguh nak angkat tangan. Padahal dah pergi kan, yang dah pergilah, yang dah pergi tak layak. Dia tabung ni untuk yang tak pernah pergi. Tak pernah pergi dalam usia emas. Usia emas kami ni 50 tahun ke atas, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, kemudian dia memang mengimarahkan masjid surau, rumah-rumah Allah, aktif bermasyarakat. Kalau tidak ada kisah yang begitu pun sahabat-sahabat, orang rekomenkan dia ni seorang ibu yang baik, membesarkan anak sebagainya. Masya Allah, tanpa ibu yang begitu, katanya Allah, in tansurullah yansurkum, kamu bantu agama Allah, Allah pasti bantu kamu. Jadi dalam program tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dapatlah seorang. Saya kata seorang je, saya nak bagi banyak ni, seorang je. Kan sahabat-sahabat, kita dengarlah kisah cerita dengan bukti-bukti yang nyata. Saya balik bawa bincang dengan tim saya, Masya Allah. Dan hari ini kan, saya nak hadiahkan kepada beliau. Saya jemput, muslimat dirahmati Allah. Ready ke tak ready ni? Nama dia Khadijah. Jangan bangun dulu Ustazah Khadijah Abdullah, jangan bangun dulu. Subhanallah, takut bangun sebab belum 60 tahun kan. Jadi saya persilakan saudara saya, ibu saya, Khadijah binti Itam. Masya Allah. Ni belum cakap lagi nak bawa pergi umrah, ya Allah, semua dah teruja. Belum lagi dia nak dapat surat cinta lagi. Ada kat sini ke? Masya Allah. Apa benda ni? Wah, tengok tu sahabat-sahabat tim khidmat, saya tak tahu dia bagi apa unboxing sungguh ni. Subhanallah. Masya Allah. Apa khabar? Subhanallah. Sihat no? Datang dengan siapa? Masya Allah. Dengan adik. Berdua saja. Masya Allah. Pak Pano. Daripada mana cik? Lupa saya. Kota Rentang. Kota apa? Kota Rentang. Kota Rentam. Ya, Rentang. Rentam. Rentang. 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 Teruknya makhraj. Kota Rentang. Ya. Alok start. Okey. Makhraj lari yang pun. Okey, cik boleh baca. Ni apa dia tulis ni? Tahniah tajaan umrah. Okey, hadiah ni adalah untuk Cik Khadijah binti Itam kita. Masya Allah, alhamdulillah. Boleh tunjuk dekat kawan-kawan kat depan. Ni siapa ni, anak anda? Masya Allah, tabarakallah. Ya, sebab dia tutup muka tak perasan. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Usia berapa lupa dah? 71. Umur 71 tahun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, adik-beradik semua dah pergi dah. Kan? Jadi yang ni tak pernah pergi. Jadi insya-Allah tarikhnya belum ada sebab sekarang dalam kecelaruan. Dalam kecelaruan sekarang ni yang sepatutnya terbang dengan saya 30 Januari pun belum diterbangkan, sedang menanti tarikh. Jadi kita nak bagi settle yang kami ada hutang dengan mereka yang dah bayar full package apa semua. Jadi kalau boleh selit
kita selit sebelum Ramadan. Kalau tak boleh, yang pasti insya-Allah semoga diterbangkan pada tahun ini juga. Dan dengan lafaz bismillah, seandainya yang ramai-ramai hari ini datang, ada ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, tolong serahkan nama kepada wakil sahabat saya, Ustazah Khadijah. Jangan noti-noti, dengar sungguh-sungguh ni. Masya-Allah. Ustazah Khadijah jadi wakil saya di sini. Siapa yang ada kategori kriteria macam tadi. Tak apa kalau nak calonkan saya sendiri, boleh ke Ustazah? Ataupun ada orang kata saya rasa hak tu yang tudung merah menyala itulah Ustazah Khadijah, boleh contoh. Jangan malu sebab ini peluangnya sahabat-sahabat. Tapi Ustazah Khadijah dengan sahabat-sahabat nanti akan cek lah kriteria yang diamanahkan kepada tabung umrah dan amanah saham akhirat untuk sahabat-sahabat kita yang sepatutnya dah merasa berada ziarah di makam Nabi SAW dan bertawaf di Baitullahil Haram. Jadi kita bantu dengan doa, semoga ibu kita ini insya-Allah diberi kesihatan yang baik, kekuatan insya-Allah untuk sampai kepada tarikh yang hanya Allah sahaja yang tentukan. Boleh tolong bantu kami dengan doa, Allah permudahkan segala urusan insya-Allah. Jadi tahniah boleh bawa balik kampung dah, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik, terima kasih banyak. Subhanallah. Baik, adiknya pun ada datang bersama kita, Kak Nafisah, masya-Allah. Juga kita terakhirnya ada buku-buku yang Ustazah Zai keluarkan untuk jualan. Okey, jadi maksu boleh bawa keluar baca tak ini kertas. Okey, terima kasih banyak. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.